Islam hadari itu pula. Cuma Syekh nak tanya sikit, makna hadari? Apa makna hadari? Syaitan pun tak pun nak faham. Turun kereta naik lori. Tu cerita dia. Tu kerja syaitan. Dia membisik-bisikkan kebaikan. Konon-konon apa yang kita buat ini semua nak elok. Cantik dah. Masjid tersergam indah. Nak apa lagi? Esok tuan-tuan tunggu lagi setahun, tuan-tuan pergi ziarah negeri Terengganu. Masjid kristal sedang dibina di tengah-tengah laut. Tengah laut. Siapa nak solat Pak Haji? Ikan jos, ikan jerung, ikan kembung, semua nak jadi makmum. Apa nak jadi imam? Permohonan dibuka sekarang. Syarat Pak Haji, bukan kori, baca tak betul tak apa, wajib pandai berenang. Tak dapat tangkap lagi sebab masjid tengah laut. 200 juta masjid kristal semata-mata nak tarik pelancong, tuan-tuan. Nak tunjuk Malaysia boleh. Ni syaitan punya kerja. Yang betul-betul masjid yang anak Korea perlu masjid, bina. Tapi mereka tak mau bina. Punya jahat main macam tu. Mereka telah ditipu oleh iblis. Ini berlaku di Terengganu, di satu kawasan Marang. Ada nama tempat Gemuruh, nama tempat. Mereka memang benar-benar memerlukan sebuah masjid. Sampai hari ini kerajaan tidak bina. Masjid sudah dibina separuh jalan oleh kerajaan yang kalah dalam pilihan raya tahun 2004. Kerajaan sedia ada. Kalau dulu Terengganu dipimpin oleh Tuan Guru, sekarang dipimpin oleh Kiai. Kiai ini enggan meneruskan projek tersebut, tetapi lebih suka nak membazirkan wang rakyat bina masjid kristal. Pak Haji faham Pak Haji? Pak Haji? Nampak? Ini syaitan ni. Kita nak ikut Islam saja, dia membisik-bisikkan kepada kita. Cuba kita dengar firman Allah. Tuan-tuan rujuk sendiri tafsir paling mudah, tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 44. Surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita mengaku kita orang beriman, ini firman Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke semua ke dalam Islam keseluruhannya. Apa maksud Islam yang menyeluruh? Kata tafsir Profesor Mahmud Yunus, segala syariat yang terkandung di dalam Al-Quran diikut kesemuanya, bukan hanya mengikut satu dua syariat saja. Itu tak betul. Islam yang benar, Islam tulen, Islam yang menyeluruh, segala isi kandungan Al-Quran, ajaran Nabi SAW diakui kebenarannya dan kemudian diamalkan keseluruhannya dalam kehidupan. Itulah Islam yang menyeluruh. Kalau macam hari ini Islam hadari. Halal haram jangan peduli. Janji maju, janji kaya. Kalau kerajaan Islam hadari mengharamkan judi, kerajaan akan rugi dalam bentuk cukai dan duty judi. Tuan-tuan ingat sikitkah kerajaan dapat cukai dan duty judi? 924 juta tuan lagi pendapatan pada tahun 2005. Hampir 1 bilion cukai dan duty judi. Tapi tuan-tuan perlu ingat, hasil judi itulah yang dibayar gaji kepada mufti-mufti. Sebab itu tuan-tuan tengok muka mufti, mana ada seri. Mata nak angkat pun tak larat. Tanya mufti, apa hukum ni mufti? Halalkan haram? Hailam. Jadi hailam pula lah. Mi hailam. Pasal dia makan hasil haram.
Jadi datuk-datuk mufti sekalian, marilah kita mencontohi Imam Nawawi rahimahullah. Saya sengaja nak sebut sekali lagi kisah dia. Ulama agung, meninggal dunia ketika berumur 48 tahun. Dia sanggup menanggung beban. Dia dibuang daerah kerana dia menegur sikap pemerintah yang zalim, tuan-tuan. Hebat. Dia tidak penting diri. Bukan macam ulama Malaysia. Engkau buatlah benda zalim ke, benda haram ke, aku diam. Tanya aku hukum, hailam. Hailam. Nak kata halal, zaman ni nak kata haram, hailam. Imam Nawawi tidak. Sultan zalim, sultan tak boleh pungut cukai daripada rakyat. Sultan hendaklah terlebih dahulu menjual segala kekayaan yang tuanku miliki. Ini ulama akhirat, tuan-tuan. Yang ada di Malaysia bukan ulama ula dalam semak. Nak hidup mewah, mereka juga tertipu dengan dunia, tuan-tuan. Berapa hari dah pencen esok baru nak berani berkata kebenaran. Girah. Tengok kita punya sahabat Datuk Ishaq Baharum, mufti yang berani menyatakan ASN haram. Kalau tak salah saya, dia yang keluarkan fatwa tersebut. Dan dia sebut dalam ucapan, pertandingan Ratu Cantik haram. Akhirnya dia dibuang kerja, dipecat. Adakah hari ini Datuk Ishaq Baharum mati kelaparan? Tak. Bini muda. Aku pun jealous. Aku duk cari tak dapat-dapat lagi. Dapat kat dia dulu. Umur 67, kahwin umur 27, tuan-tuan. Ini cari yang 54. Ceroi dah expired lah. Itu aku tak kata, dia kata. Itu cerita dia, tuan-tuan. Nah, jangan tertipu dengan syaitan. Ini semua mainan syaitan. Sebab dia nak kita menemani dia masuk ke dalam neraka. Itu yang ketiga akhir sekali. Bebaskan diri kita daripada menjadi hamba kepada hawa nafsu. Allah janji, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut kepada kebesaran Allah, Allah itu maha besar, Allah itu maha berkuasa, dan segala maha-mahanya ada hanya pada Allah secara mutlak. Dan mereka mengekang hawa nafsu mereka, mereka kawal hawa nafsu mereka, maka tempat tinggal mereka kelak ialah syurga. Tapi kalau menjadi hamba kepada hawa nafsu, pastinya di sebaliknya nerakalah tempat tinggal mereka. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah? Makna dia bertuhankan hawa nafsu. Orang yang bertuhankan hawa nafsu ini tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah, dan mereka ini dikatakan oleh Allah sebagai golongan yang sesat. Golongan sesat bukan golongan ahli syurga, tuan-tuan. Golongan sesat pastinya ahli neraka. Justru itu bebaskan diri kita. Sebab itu kita difardukan menunaikan puasa 13 September sebagai latihan nak mengekang hawa nafsu supaya segala kehendak Allah kita dapat tunaikan perintahnya dengan sebaik mungkin. Itulah 4 halangan yang insya-Allah kita kena berusaha membebaskan diri kita daripada cengkaman tipu daya dunia, makhluk yang tidak beriman, syaitan dan juga hawa nafsu. Jadi cukuplah untuk malam ni. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal ladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan jangan ke mana-mana.